Three, two, one. Pengenalan, pengurusan Islam juga merupakan satu proses penting bagi mendirikan manusia, organisasi dan matlamat pengurusan Islam yang hendak dicapai melandaskan Al-Quran dan Hadis. Pengurusan Islam juga merangkumi peranan Tauhid sebagai asas pengurusan Islam agama yang syumul, menyeluruh dan serba lengkap yang mencukupi segenap aspek kehidupan. Sudah tentu mempunyai falsafah, prinsip, asas dan objektif yang tersendiri dalam menentukan apa juga perkara yang melibatkan hubungan sama manusia. Dalam soal pengurusan, Islam mempunyai cara tersendiri yang dijamin mampu melahirkan keharmonian dan kesejahteraan apa jua badan. Islam menyediakan garis panduan tertentu dalam melaksanakan sistem pengurusan. Sejarah pengurusan Islam. Sejarah pengurusan Islam merupakan perjalanan yang kaya dengan pengaruh besar terhadap organisasi, ekonomi dan sosial dalam masyarakat Muslim. Dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, pengurusan Islam telah membentuk asas prinsip-prinsip utama dalam pengurusan. Khalifah Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali turut memainkan peranan penting dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan, integriti dan tata kelola yang berlandaskan Islam. Mereka menetapkan landasan kuat untuk pengurusan organisasi ekonomi dan politik. Selain itu, tokoh seperti Ibn Khaldun memberi sumbangan besar dalam perkembangan ilmu pengurusan melalui karyanya yang terkenal iaitu Muqaddimah. Ia membahas prinsip-prinsip pengurusan dalam konteks sejarah dan sosiologi yang menjadi tonggak dalam perkembangan ilmu pengurusan Islam. Pengaruh nilai-nilai Islam juga terlihat dalam sistem ekonomi dengan larangan riba dan pelaksanaan zakat. Sebagai prinsip-prinsip utama, konsep-konsep ini telah membentuk asas bagi aktiviti ekonomi yang adil dan beretika. Sumber-sumber dalam pengurusan Islam. Sumber-sumber dalam pengurusan Islam merangkumi berbagai aspek, dengan sumber utamanya berasal dari ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, Hadis serta pemikiran para ulama. Mengaplikasikan nilai-nilai prinsip-prinsip Islam dalam pengurusan organisasi, ekonomi dan kehidupan sehari-harian menjadi landasan utama dalam konsep ini. Al-Quran merupakan sumber utama yang memberikan panduan dalam pelbagai aspek pengurusan. Ia menyentuh nilai-nilai penting seperti keadilan, amanah, musyawarah dan keberanian dalam transaksi ekonomi. Contohnya, ayat-ayat yang menekankan keadilan dalam interaksi dengan manusia, tanggungjawab dan amanah serta pentingnya perlindungan dalam sebelum membuat keputusan. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber penting dalam pengurusan Islam. Sunnah Nabi memberi contoh praktikal dalam teknologi organisasi, kepimpinan yang adil, etika bisnes dan pengurusan sumber daya manusia. Hadis juga menekankan kepentingan integriti, keadilan dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Selain itu, pemikiran para ulama Islam dari zaman keemasan Islam turut memberi sumbangan besar dalam bidang pengurusan. Karya-karya ulama seperti Ibn Khaldun dalam Muqaddimah membahaskan tentang prinsip-prinsip pengurusan, sosiologi dan hubungannya dengan sejarah. Pemikiran mereka memberikan pandangan luas dalam memahami konsep-konsep pengurusan yang berlandaskan Islam. Konsep dalam pengurusan Islam. Tauhid, keyakinan kepada keesaan Allah membentuk asas pengurusan Islam. Segala keputusan dan tindakan yang diambil haruslah selaras dengan kepatuhan kepada Allah dan nilai-nilainya. Adil dan keadilan merupakan prinsip penting yang menuntut perlakuan yang saksama kepada semua tanpa mengira latar belakang. Selain itu, akhlak dan etika menjadi panduan dalam setiap aspek pengurusan, menekankan integriti, amanah serta bertanggungjawab dalam interaksi dengan pelbagai pihak. Konsep kepentingan bersama maslahah pula menekankan pada kebaikan umum dalam setiap keputusan yang diambil, memastikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Cabaran dalam sistem pengurusan Islam. Terdapat beberapa cabaran dalam pengurusan Islam yang perlu diambil berat demi memastikan sistem pengurusan Islam yang berkualiti serta mampu berdaya saing dengan pesaing-pesaing yang lain dan di samping mematuhi kehendak syarak yang ditekankan dalam ajaran Islam. Yang pertama, pembinaan jati diri Muslim itu sendiri bagi melahirkan individu yang beriman dan bertakwa sebagai model insan berdaya saing yang mampu menggerakkan pembangunan masyarakat, organisasi dan negara serta mampu mengurusnya seiring perkembangan semasa. Yang kedua, penekanan terhadap penghayatan dan pengalaman nilai murni, moral dan akhlak Islamiah melalui budaya fitrah keinsanan serta menggalakkan pembinaan sasiah menerusi sifat sabar, amanah, jujur, kerjasama, bersatu padu dan seumpamanya dalam diri setiap pekerja. Yang ketiga, memberdayakan ciri-ciri positif dalam bidang pekerjaan serta mementingkan kecemerlangan, tabah, berpegang pada fakta, kreatif, inovatif, menghormati kehendak pelanggan dan lain-lain lagi.